سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Kifayatul Muhtadi, muka surat 122, sebelah dalam Kifayatul Muhtadi. Sebelah luar kitab Sulam Muhtadi karangan Syahdaw Al-Fatani. Jadi kita berhenti di sebelah dalam, sebelah syarahan dia, huraian kepada Sulam Muhtadi, Kifayatul Muhtadi. Sebelah dalam tu muka surat 122. 122 baris yang ke-14 daripada atas. Jadi sebelah dua tu dia panggil matan syarah, atau matan Sulam Muhtadi. Sebelah dalam tu syarah dia, Kifayatul Muhtadi. Jadi hak dalam ni yang banyak menolong hak luar syarahan. Jadi kitab-kitab Jawi yang ada syarahan seumpama ni agak sedikit sahaja. Hak ada syarahan seumpama ni adalah kitab-kitab Arab. Kitab Arab hak asalnya sebuah, disyarahkan jadi 4 buah, disyarahkan jadi 10 buah. Syarahan tu mustahab, huraian tu mustahab. Ni hak dalam ni, dalam kitab Kifayatul Muhtadi ni, syarahan tu mustahab. Ada ni. Jadi kita Arab banyak dia punya syarahan huraian. Kitab Jawi ni jarang ni lah. Sulam Muhtadi di luar, di dalam tu syarahan dia, Kifayatul Muhtadi. Jadi kita masih lagi di dalam hak bahagian ke-14 daripada atas, hak berkaitan dengan yang terlebih patut, yang terlebih utama, yang terlebih afdal dijadikan sebagai imam sembahyang. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan maka didahulukan, maka ni ataf ni, ataf pada yang terdahulu lah. Yang terdahulu, yang terlebih tinggi pemerintahan. Kemudian imam yang ditentukan dia. Kemudian yang mempunyai manfaat umum. Maka didahulukan yang terlebih mengetahui. Dia ada atau disambung. Maka didahulukan pada dijadikan sebagai imam yang terlebih mengetahui dengan fiqh. Maka di atas pula ni, yang terlebih elok bacaannya, maka yang terlebih warak, maka yang terlebih dahulu Islamnya. Dia ada susunan dia ni. Manakah yang terlebih utama dilantik sebagai imam, yang lebih utama dijadikan sebagai imam. Hak dilantik sebagai imam, hak tu yang dilantik oleh pihak kerajaan, pihak raja. Itu imam ratib yang dilantik oleh raja. Hak ni yang lebih patut dijadikan sebagai imam. Mana yang terlebih patut, yang terlebih utama didahulukan menjadi imam? Yang terlebih mengetahui dengan fiqh.
hak faqih dia panggil. Orang hak pandai hukum hakam pekoh berkaitan dengan pekoh sembahyang. Berkaitan dengan pekoh sembahyang. Sebab kita cerita ni bab sembahyang ni. Pekoh sembahyang ni luas juga. Pekoh sembahyang ni merangkumi bukan hanya sembahyang saja, merangkumi hukum hakam berjamaah, merangkumi hukum hakam Jumaat. Ni pekoh sembahyang ni. Mana orang di imam ni orang yang lebih mengetahui, yang terlebih mengetahui dengan pekoh berkaitan dengan hukum hakam sembahyang. Jadi hak ni masuk kepada keutamaan nisbah sifat pada diri masing-masing. Kita dahulu, ini saya sebut dah minggu lepas, keutamaan nisbah kepada tempat. Mana tempat? Siapakah raja di tempat tu? Dialah lebih utama menjadi imam. Nisbah kepada tempat. Pergi kepada tempat lain, negara lain, negeri lain, tak adalah, sebab dia bukan raja di situ. Dia di tempat dia saja. Kemudian raja di tempat tu melantik imam untuk menjadi imam di satu-satu tempat. Maka itu pun berkait dengan tempat. Kan ada ni? Berkait dengan tempat. Di tempat yang ditugaskan kepada ia menjadi imam, dia lebih utama. Kalau pergi tempat-tempat lain, ada dah lah. Pada ni. Lepas tu wallahu alam lah. Ni saya pun tak tahu juga ni. Kita negeri ada imam besar. Adakah imam besar ni dilantik oleh raja menjadi imam? Maknanya dia lebih utama di mana-mana masjid. Dah imam besar, imam negeri tu lah. Mana raja lantik dia, skop dia satu negeri. Kalau skop dia satu negeri, dia lebih utama walaupun di mana-mana masjid, tapi di tempat iaitu negeri dia tu. Tempat juga. Tapi raja lantik imam besar ni hanya di masjid negeri sebagai imam besar. Di masjid lain ada tak, bukan kamu dah. Di masjid lain raja sudah lantik imam-imam yang tertentu. Dah panggil imam besar lah sebab menjadi imam di masjid utama, masjid negeri, masjid putih. Contohlah, waktu wallahu a'lam lah. Hak lantikan raja tu macam mana. Tapi kalau raja lantik imam besar ni menjadi imam untuk satu negeri, dia lebih utama lagi mana-mana tempat pun. Tapi berkaitan dengan tempat lah. Mana negeri dia lah. Pergi negeri lain tak ada masuk dalam bahagian lah. Pergi negeri lain mana masih lagi tempat. Tapi pelantikan imam besar oleh raja ni, dia punya kekuasaan dia tu. Maknanya di masjid mana? Ke semua masjid ataupun hanya masjid negeri, masjid putih sahaja ke, wallahu a'lam. Tapi nak ceritanya, imam yang dilantik oleh raja, dia berkait dengan tempat. Yang ketiga ni tuan rumah lah, tu berkait dengan tempat. Diri rumah orang lain tak ada bahagian dianya, tak ada keutamaan dianya. Jadi hak raja, imam ratib, tuan rumah, ni didahulukan, diutamakan menjadi imam nisbah dengan tempat. Hak tiga golongan ni diharuskan, dia menyerah kepada orang lain menjadi imam. Tak ada masalah. Dia raja tapi dia arahkan orang lain menjadi imam, tak ada masalah. Dia imam ratib tetapi ada orang datang untuk orang berlebih ilmu, dia minta supaya ke hadapan menjadi imam, harus. Dia tuan rumah tetapi tetamunya tu lebih berilmu, contohnya lebih tua tetamu dia tu, maka dia haruskan tuan rumah tolak suruh minta kepada tetamu tu ke hadapan menjadi imam, harus. Walaupun tuan rumah ni lebih diutamakan, tapi dia haruskan, dia serah kepada orang lain.
Adapun kalau seseorang hak kita masuk ni hak didahulukan dengan sifat yang ada pada diri, kefakihan, pandai mengaji Al-Quran, warak contohnya. Hak ni atas diri, tak kait dengan tempat, atas diri. Maka keutamaan atas diri seumpama ni, atas sifat diri ni, maka dia tak boleh lah nak serah pada orang lain. Ada ni. Kemudian kita cerita hak keutamaan diri ni, sifat diri ni, bukan ada hak raja tadi, imam ratib tadi, tuan rumah tadi, tak ada hak tu ni. Mana contohnya surau lah. Surau tidak ada imam ratib, ada ni. Ataupun masjid, tetapi imam ratibnya tak datang. Masjid ada lantikan imam ratib oleh raja, tapi imam ratib tidak datang bertugas. Imam ratib tak datang bertugas, maka raja tak ada, imam ratib tak ada, tuan rumah memang tak ada. Di masjid orang ramai wakaf, maka dipilih orang yang lebih faqih. Tiba-tiba dia tolak beri pada orang yang lebih kurang daripada dia, hukumnya makruh. Pada ni ini hak mereka yang didahulukan nisbah dengan sifat dia, nisbah dengan sifat yang dia faqih, qari, warak. Kita panggil warak dah, dia bukan warak, wariun itu sifatnya, tapi kita panggil warak. Warak ni masdar. Kalau orang faqih, orang qari, orang warak, ada ni orang lah. Warak tu diri sifat, masdar. Wariun itu isim fa'il. Jadi sekarang ni orang ni ada sifat dia, faqih, qari, warak ni. Hak ni tak boleh nak dahulukan orang lain. Jadi kalau begitu kau, atas orang faqih, atas orang qari, atas orang warak ni, dia merasakan dia ada kelebihan lah tu. Sebab tu dia tak boleh nak tolak orang lain. Dia rasa ada lebih lah, sebab dia lebih faqih daripada orang ramai-ramai, ia lebih qari daripada orang ramai-ramai, ia lebih warak daripada orang ramai-ramai. Oh, dia rasa gitu. Dah kenapa kalau rasa gitu? Ujub. Kena faham molek ujub ni macam mana. Ujub ni rasa diri lebih dengan kefakihannya, dengan Qurannya, dengan kewarakan dia rasa lebih, serta dia lupa kesemua tu datang daripada Allah. Dia lupa pandai pekoh, pandai Quran, warak tu semua daripada Allah. Dia lupa tu. Serta dia tak takut pun Tuhan tarik balik. Itu panggil ujub. Ada ni. Semata-mata kita kena tak boleh dahulukan orang lain ni, sebab kita lebih mengetahui berkaitan hukum pekoh. Rasa diri lebih. Memanglah alhamdulillah Tuhan beri lebih. Ada. Ke macam mana? Dah lah, kita orang hak boleh belajar, ada ilmu sikit sebanyak. Macam mana dengan orang tak belajar? Rasa tak lebih kita? Lebih kita daripada orang tak belajar. Wujud kan? Tak. Wujud ni kalau kita rasa lebih ilmu ada di kita ni, serta kita lupa ilmu ni datang daripada Allah. Allah boleh tarik bila-bila masa, itu berpanggil wujud. Pada ni. Jadi sekarang ni, kalau orang tu faqih, dia mengetahui dia faqih. Dia mengetahui lah dia faqih. Dia lebih mengetahui Quran. Dia tahu ke dia mengetahui Quran? Dia tahulah dia lebih elok bacaan Quran. Maka dia yang seumpama ni tidak boleh mendahulukan orang lain. Makruh ada ni. Tapi kalau sama-sama tu tak apalah, orang lain lah naik. Orang lain lah naik. Sebab apa? Sama je. Sama je. Sama-sama belajar. Kalau pondok sama-sama belajar,
Kalau tok guru tak sempat balik, kelam kabut lah. Kelam kabut. Tak ada seorang pun ada tok imam. Hak ustaz tu, hak ustaz, hak tuan guru keluar tak sempat balik. Ustaz ramai. Kadang-kadang kita tengok ustaz-ustaz ni, kita tengok rasa nak suka. Nak suka kat mana? Hak tu nusuk alik tiang, hak tu nusuk alik pintu. Allah kata buat apa pula ustaz ni? Pakat duduk pakai duduk lagi belakang. Duduk sembunyi sebelah tiang, sebelah pintu, duduk main luar, tak masuk dalam. Apa benda tu? Sebab apa? Dia tak boleh jadi imam, besar tanggungjawab. Ni orang tahu. Melainkan tu guru arwah dah. Tu guru tentu dah. Ni Zuhur ni tak sempat balik ni, nanti kamu jadi imam. Tu tak boleh lah, sebab tu guru tentu dah. Tak boleh ingkar dah tu, tak boleh ingkar dah. Tapi kalau tu guru tak sangka, dia tak sangka lah siapa ke tak sempat balik. Jadi tu guru tidak tentukan siapa kau yang akan mengganti dia di imam. Memang kelam kabut. Ini orang mengetahui, gitulah. Orang tak tahu, bukan hak lantikan ni, hak sukarela, surau, berebut nak jadi tok imam. Dia nampak je saingan dia tu duduk tukar motor, koma. Apa? Nak saingan dia duduk tukar motor. Apa benda nak rebut ni? Nak jadi imam. Allah. Sungguh ni realiti. Tapi kalau orang tahu, dia tak mau. Hati dia tolak menolak. Dan dia lebih berkelayakan. Kenapa dia tolak? Sebab sama je orang ngaji belaka. Tambahan pula kalau tu guru hak jenis tak jadi tok imam. Lagilah anak murid. Tu guru dah tok imam. Sebab apa? Sebab tu guru ni di semayang terlampau lambat. Bacaan dia lambat, pergerakan dia lambat, tu lah di imam. Imam dia kena sederhana. Terlampau cepat makruh, terlampau lambat memanjang makruh. Dia kena sederhana. Tapi tu guru ni dia tak boleh. Kalau dia semai sunat, memanglah kita nampak tertik terning dia tu lama sangat. Bila semai fardu jadi tok imam tak boleh buat gitu. Maka dia pun tolak anak murid jadi imam. Ni ada pesan tu. Bila anak murid jadi imam, dia jadi makmum, dia kena ikut tok imam. Dia kena sesuaikan dia dengan tok imam. Jadi tak lambat dia sebab dia terpaksa kena ikut tok imam. Tapi dia tak boleh jadi tok imam. Dia jadi tok imam ke, tak kena dengar ke pekor dah lah. Ni main duduk lama panjang, diri panjang, rokok. Hati dia makruh pula situ. Dan dia tengok tunggu seumpama tu. Dia kalau dia jadi makmum, dia kena ikut peraturan pekoh, kena segera berpindah rukun apabila imam berpindah rukun. Tak ada arah lah sebab dia jadi makmum. Tapi hak seumpama ni, hak naya yang anak murid lah. Anak murid yang tunggu arah jadi imam, memanglah dalam hati tu gok lah, faham je lah. Jadi dia rebah, makmumnya tunggu dia sendiri. Ready mana? Dia jadi direba, bawa semayang, jadi imam. Hak turut belakangnya guru dia sendiri. Memanglah, tapi tak ada arah lah. Kenapa? Kerana arahan tu guru. Dan tu guru kenapa dia suruh murid jadi imam? Sebab dia ada masalah. Masalahnya semayang dia, kalau ni cerita amalan dia lah. Mana kalau dia semayang malam tak banyak rakaat boleh. Sebab dia lambat. Bacaan panjang, rokok lama, sujud lama. Dan kalau dia semayang qabliyah ba'diyah tu kita nampak lambat. Kita sudah 2 rakaat, dia 1 rakaat dah lagi. Lepas tu kalau jadi imam nak buat lambat gitu, tak boleh. Ada dia. Jadi kalau orang betul-betul mengetahui bab hukum hakam ni tanggungjawab, memanglah tak ada orang nak. Hak tak tahu ni dia berebut.
Sebab apa berebut? Sebab imam ni satu kemegahan. Imam satu kemegahan. Tahu tak? Imam ni satu kemegahan. Kamu nak tahu? Jadi tu imam nanti. Jadi tu imam. Satu kemegahan tak tu imam? Satu kemegahan. Satu ujian. Ada ni. Satu kemegahan, satu kelebihan, satu ketinggian imam. Jadi apabila orang yang jenis kasih kepada kemegahan, kasih kepada ketinggian, ni mula nak berebut di imam. Bukan nak ke gaji, sebab surau mana ada elang. Tak ada elang surau. Apa yang direbut? Kemegahan dan ketinggian. Ini sifat kecelaan. Saya masa budak-budak lagi, memang kalau pergi kau kena tolak hidup imam. Dah kita budak, balik tu balik lah, bukan kita belum balik 5-16 tahun tu. Tapi orang tua di belakang tu pula tolak-tolak tu orang ada pengajian. Maknanya kalau kena begitu, pergi sekali je lah. Lain kali tak pergi dah. Tak pergi dah. Dia konon-kononnya sebab kita belajar, tapi dia orang tua, dia belajar juga. Ada alasan, saya belajar ni karat dah, dia kata. Kamu ni tengah belajar, ada kelebihan. Rendah diri. Mana dia belajar lama dah. Dia belajar lama pun dia orang tua, ibadah dia lebih banyak. Kena sekali lain kali tak pergi ya? Tak pergi. Kalau pergi pun tunggu komak baru naik. Jadi susah. Tapi memang duduk depan satu kemegahan, satu ketinggian. Sebab tu orang berebut. Ini orang kasih pada kemegahan dan ketinggian, walaupun tidak ada elang sekalipun. Sebab itulah Tuhan uji kadang-kadang dengan ketinggian, kelebihan. Tuhan uji. Apabila Tuhan beri ilmu sedikit kepada kita, kita boleh menyampaikan satu ketinggian, satu kemuliaan. Kalau kita tak jaga hati kita, akhirnya kita nak kepada ketinggian dan kemuliaan daripada orang ramai. Habis. Ada ni. Kita dilantik sebagai imam. Kita berkemampuan, kita kena terima. Jangan tolak. Lillahi ta'ala. Tapi dah jadi imam ni duduk ke depan. Satu ketinggian, satu kemuliaan di sisi pandangan masyarakat. Kita macam ni. Kena jaga. Kita diberi amanah tugas menjalankan satu-satu pekerjaan. Pandang ni, ditugaskan untuk jaga masjid contohnya. Kita tak mau terima sebab berat tu, tapi kita terima kerana orang lain mungkinlah kita mungkin lebih pandai sikit nak uruskan. Tapi itu satu ketinggian, kelebihan. Terkadang kita akan jadi sayang dengan kedudukan kita itu, walaupun ada orang lain yang lebih layak, kita masih lagi nak mempertahankan juga. Kita dilantik menjadi imam, selain daripada ketinggian dan kemegahan, ada allowance, sagu hati untuk kehidupan. Kadang-kadang boleh terikat pula tu dengan sagu hati yang, dengan allowance untuk sara hidup. Akhirnya ada orang lain yang lebih berkelayakan, balik mengaji pondok. Kita pula ni tua dah, bacaan pun dah tak molek dah, gigi-gigi pun tak ada dah. Bertugas pun kadang-kadang boleh datang, kadang-kadang tak boleh datang. Tapi tetap nak tahan juga tapak imam. Sebab apa? Sebab ketinggian, kemegahan, sebab duit. Tapi asalnya lillahi ta'ala juga. Ini ujian. Mana kita ni dalam ujian, apabila hidup atas dunia, tempat negeri ujian. Itulah kita kena duduk dalam majlis ilmu sama-sama. Kita dalam majlis ilmu sama. Bertambah ilmu, bertambah tinggi ujian. Bertambah amal, bertambah tinggi ujian. Kita menerima tanggungjawab, bertambah tinggi ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang mengajar lah hak lagi besar ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkadang dengan jalan ilmu Allah Ta'ala permurahkan rezeki. Sebab Allah Ta'ala jamin dah akan dimurahkan rezeki. Allah Ta'ala jamin dah akan mencukupkan rezeki kepada orang yang menuntut ilmu. Pada ni, itu jaminan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi apabila Allah Ta'ala permurahkan rezeki, itu ujian pula. Ilmu tu kita nak sebagai sumber rezeki kita. Kalau kita nak jadikan ilmu tu sumber rezeki kita, terbaliklah niat kita. Ada ni. Itu ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya hak ilmu tasawuf fardu ain, hak tu kena ulang semua. Orang mengajar kena ulang, orang mengaji kena ulang. Orang mengajar kenapa nak kena ulang? Sebab untuk ajar diri sendiri. Orang mengaji kenapa ulang? Pandai dah. Sebab untuk kemah diri sendiri. Gitu lah. Ilmu tauhid sekali jalan faham molek, sesat. Ilmu pekoh semayang contohnya, faham molek, kita beramal selalu dah, sesat. Tapi ilmu tasawuf hak batin, tempat tilik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu terkadang boleh jadi terbalik ketika Tuhan beri ujian-ujian daripada ilmu kita, amal kita. Tuhan bagi ujian pula dengan ilmu, dengan amal yang kita lakukan. Dunia ada tempat ujian. Kemudian hak berkaitan dengan imam yang ditentukan dia oleh pihak berkuasa. Hak ni 2 minggu turut-turut dah. Pihak berkuasa kena pastikan imam yang nak dilantik ini imam yang betul-betul berkelayakan. Temuduga yang ketat. Jangan buat lebih-lebih kurang. Tambahan pula, lantikan tu terus selama-lamanya. Tidak ada penyusulan kemudian. Nak periksa balik ke tak ada. Oh, ni pihak yang bagi tauliah lantikan ni kena cermat molek. Besar tanggungjawab tu. Kena pastikan imam ni imam yang sah i'tiqad, imam yang adil. Kita bicara dah dahulu, yang tidak mengerjakan dosa besar, yang tidak mengkali dosa kecil, yang sah i'tiqad, pastikan molek. Sebab imam ratib ni kedudukan dia tinggi. Dia pengganti kepada raja. Imam ratib pengganti kepada raja. Nak lantik kena pastikan, kena cek molek, temuduga molek. Bukan hanya cek bacaan sahaja. Cek bacaan sahaja, kemudian hukum hakam pekoh. Hak nyata pun hak pegangan itulah masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala lah. Hak zahir pekoh. Hak zahir pekoh pun kata nak turut kut belakang rasa macam sebesalah je. Kalau tak ada arah juga kena turut lah. Faham tak ni? Kalau saja nak gitu pang belakang, dok lah. Yelah, pekoh ni luar. Walaupun mungkin batal dalam mazhab Syafi'i, mazhab lain tak batal. Berdehim, mazhab Syafi'i batal, mazhab Hambali tak batal. Pergerakan yang banyak, mazhab Syafi'i batal, mazhab lain tak batal. Ada ni. Kadang-kadang imam berdehim, dengar terang-terang. Kadang-kadang imam dia pergerakan dia tu, satu tubuh sekali bergerak. Selalu tubuh bergerak. Tubuh bergerak ni satu anggota yang besar, satu kali sudah batal. Kalau satu tubuh ada ni, itu pergerakan. Kemudian sunat hai'ah di dalam sembahyang tak mengaji. Dia tak sonok lakung lah. Dia hai'ah dalam sembahyang, sunat hai'ah dalam sembahyang ni ada dia punya skill dia. Ada dia punya skill dia. Boleh tahu belajar ke tak belajar. Tapi sunat hai'ah, ya sunat hai'ah. Tapi kalau sunat hai'ah kamu tak belajar, walaupun sah sembahyang, lepas tu mana kamu belajar bab pekoh sembahyang? Mana kamu belajar bab pekoh sembahyang? Tu belum lagi cerita hak imam yang makmum tanya hak hukum hakam, hak kewajipan dalam sembahyang, tak boleh nak jawab. Jadi imam macam mana?
Tanya bab akidah, lagi jauh. Sebab apa? Hanya pandai Quran semata-mata. Ni kadang-kadang nak turut belakang sebersalah. Ni pihak berkuasa yang ditugaskan oleh raja untuk melantik itu kena perhati molek. Dia kena ada susulan pula, khusus-khusus susulan untuk memantapkan akidah, untuk memantapkan hukum pekoh semayang tu. Mana kena ada semua. Kau dah kena kau dilantik imam-imam yang tidak berkelayakan, hukumnya haram atas pihak yang melantik. Haram hukumnya. Melantik imam yang fasik, haram hukumnya. Lantikan tu sah atau betul, khilaf ulama. Lepas tu selama-lama lah anak makmum kampung ikut imam yang fasik. Tak ada kelebihan, tapi dapat pahala ke tak, itu khilaf di kalangan ulama. Khilaf di kalangan ulama, dapat tak pahala berjemaah. Mana baik kita berimamkan dengan imam yang fasik dengan kita semayang seorang ni, khilaf ulama. Al-infiraq semayang seorang dengan ikut imam fasik, mana lebih afdal, tu khilaf ulama. Al-infiraq macam mana? Kita masuk dalam sah dah, naik tu imam hok tak mengaji. Sama ada kita al-infiraq ni kita semayang seorang walaupun dalam sah yang sama, mana afdal al-infiraq dengan jadi makmum, itu khilaf ulama. Cuma bahagian kitanya janji sama-sama belajar, itu saja. Janji sama-sama belajar. Dan memang ada imam, bila dia adakan kuliah, dia tak peduli, dia mengaji Al-Quran di dalam bilik dia tak peduli. Dia mengaji Al-Quran di dalam bilik dia tak peduli. Hak duk ngajar luar, ngajar akidah ke, ngajar bab fiqh semayang ke, tak peduli. Dia nak ngaji Quran dalam bilik. Orang seumpama ni kita nak jadikan sebagai imam. Orang yang tidak menghormati majlis ilmu, orang ni orang tidak berilmu. Kalau orang ada ilmu, dia pasti menghormati majlis ilmu. Sebab majlis ilmu itulah yang menjadikan dia berilmu. Dia akan menghormati. Kalau seumpama tu tidak menghormati, cuma nasib baik je, ngaji Quran tu bukan depan ramai, ngaji Quran dalam bilik, tu sahaja. Tapi orang panggil tidak menghormati. Orang main masjid kita, mengajar kitab, mengajar akidah, kita masuk dalam bilik, kita mengaji Al-Quran, kita tak mau peduli orang duk mengajar. Nak ikut imam yang seumpama ni. Ni siapa yang melantik? Tu yang akan bertanggungjawab nanti. Lepas tu yang dilantik yang tidak berkelayakan tu, dia akan bertanggungjawab atas diri di sini dari akhirat. Dia dilantik. Sebab yang dilantik ni terkadang dia yang memohon sendiri. Yang melantik besar tanggungjawab, yang dilantik terima tanggungjawab, dan kalau dia tidak berkelayakan, dia akan berhadapan di mahsyar. Janji sama-sama belajar. Ada hak jadi imam sentiasa melazimi majlis ilmu, bukan kuliah maghrib. Yang dia bertugas, hak dia tak bertugas pun, dia ada juga, tapi duduk dekat sebab dia tak bertugas, duduk belakang je, bukan malam dia bertugas. Kadang-kadang mengikuti kuliah-kuliah lain yang tidak berkaitan pun dengan masa dia bertugas. Sebab apa? Nak belajar. Sebab apa? Jadi imam besar tanggungjawab. Hak besar tanggungjawab tu kata, kalau pondok, kalau tuku tidak menentukan siapa yang akan menjadi imam, kucalana pakat masing-masing lari. Kucalana pakat masing-masing lari. Apa panggil apa? Susuk kepala. Ada apa panggil tak? Susuk kepala. Susuk kepala ke susuk ekor? Susuk kepala ke susuk ekor, jenis lari-lari-lari tu. Tengok, kau tengok, kau senyum je. Tu, alik tiang seorang, alik pitu ni seorang. Allah. Ada ni. Tapi hak berlaku gini jarang-jarang lah. Hak tiba-tiba, hak tunggu tidak arahkan. Tunggu arah beres. Tunggu tentukan kamu jadi imam. Tu beres. Tapi kalaulah kita berkelayakan, contoh lebih mengetahui dengan pekoh, jangan tolaklah.
Sebab apa? Sebab kita kena jadi imam ni orang yang lebih utama. Lebih utamanya orang yang terlebih mengetahui dengan fiqh. Fiqh berkaitan dengan hukum hakam sembahyang, kerana berkaitan hukum hakam sembahyang ni, hak berkaitan hukum hakam fiqh dalam sembahyang, dia agak panjanglah. Tidak terhingga hak berkaitan dengan hukum hakam fiqh di dalam sembahyang. Ada ni. Hak berkait dengan hukum hakam fiqh. Lepas tu ditamakan dengan orang yang lebih mengetahui dengan fiqh. Hak ni hak tak ada imam ratib, ataupun imam ratib ada tapi imam ratib tidak menjalankan tugas. Imam ratib ada tapi tidak menjalankan tugas. Maka siapakah yang lebih layak menjadi imam? Orang yang terlebih mengetahui dengan fiqh. Kemudian sama-sama mengetahui fiqh. Sama-sama ni. Sama-sama. Sama-sama, maka terlebih elok bacaannya. Kalau sama-sama, hak terlebih elok bacaan. Maka yang terlebih warak. Tu pun sama lah tu. Sama-sama pula. Fiqh sama. Pergi kepada Quran sama juga dia ni. Maka yang terlebih warak. Hak dalam kitab dia kata aksaru wara'an, yang terlebih warak. Kalaulah mengetahui fiqh sama-sama, lepas tu ambillah hak mengetahui fiqh serta yang terlebih mengetahui, yang terlebih elok bacaan Quran, sama je. Barulah pergi kepada yang terlebih warak. Ada ni, bagi pada yang terlebih warak. Kemudian hak kata kalaulah sama apa semua ni, hak ni semua yang ditentukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa riwayat. Ada ni. Utamakan ni orang yang bersifat seumpama ni. Bersamaan, pilih pula orang yang bersifat seumpama ni. Bersamaan, pilih pula orang yang bersifat seumpama ni. Tapi kalau seseorang tu diri dia tu lengkap. Ni hak lengkap ni payah nak carinya. Diri dia tu lengkap. Lengkap macam mana? Faqih pun dia, qari pun dia, warak pun dia. Ni tak ada lah. Hak ni hak biasanya kita duduk berjemaah dengan tugu-tugu pondok. Maknanya memang jadi kita tu dengan berjemaah tu lekat molek-molek. Sebab apa? Tok guru ni faqih, tok guru ni yang lebih elok bacaan, tok guru ni bak warak sama telah lah. Ada ni. Tu makna kalau orang hak biasa duduk pondok, kadang-kadang siapa kesudah duduk pondok, siapa kesudah duduk pondok. Sebab apa? Selesa berjemaah. Belajar dah berjemaah tu. Lepas tu kadang-kadang orang tua duduk pondok dia tak berapa nak balik kampung. Tak pernah balik kampung. Sebab apa? Selesa dengan tuan guru pondok sebagai tok imam sembahyang. Balik kampung dia rasa macam tak sama dah lah. Dia balik kampung berjemaah, dia rasa tak sama dah. Tak sama macam hak dia berjemaah di masjid. Sebab tu kadang-kadang hak jenis orang tua ni kok, maknanya dah duduk pondok, kalau kata time anak-anak cucu balik, dia tak boleh lah duduk pondok sebab pondok sepik, nak duduk macam mana. Jadi anak menantu balik rumah dah. Bak rumah ada kampung. Hak ni boleh sehari dua kok, nak suruh anak dia atas pondok semula. Apa benda problemnya? Berjemaah. Apa jemaah? Kadang-kadang bab belajar, masa anak-anak dia ambil pondok tu guru cuti dah pondoknya. Tu guru cuti pondoknya kita kata.
Raya-raya tu cuti pondok. Jadi dah anak balik rumah. Tak dang sehari dua dia kata. Disuruh anak dia atau semula pondok. Sebab apa? Berjemaah. Isu dia berjemaah. Belajar tak ada sebab pondok cuti. Berjemaah. Berjemaah dengan tubuh yang faqih, yang elok bacaan, yang terlebih wara'. Makna apa ni? Ada di dia belaka. Itu hak lebih utama. Dah macam mana pula kalau orang tu faqih tapi Qurannya setakat Fatihah saja. Quran setakat Fatihah saja pun tetap afdal orang yang lebih faqih walaupun Quran hanya setakat Fatihah saja. Ini dalam kitab, dalam Bujairimi Fathul Wahab. Dalam Bujairimi Fathul Wahab. Jadi orang yang lebih faqih ni ai fi babis salah, pada bab sembahyang. Wa illam yahfaz minal Quran illa al-Fatihah. Sekalipun tidak hafal orang yang pakai daripada Quran, mereka Fatihah je dia ingat. Fa huwa aula minal aqra wa in hafiza jami' al-Quran. Maka orang yang faqih dalam bab sembahyang walaupun tidak hafal dari Quran makan Fatihah lebih aula daripada orang yang qari sekalipun dihafal satu Al-Quran. Ini dalam syarah pada Fathul Wahab Bujairimi. Faqih dalam bab sembahyang sekalipun dia tidak hafal daripada Quran melainkan Fatihah, kuliah kul wallah tak pandai, Fatihah je dia pandai. Ini saya pernah sebut pandangan Imam Hanafi dalam kitab Fiqh Islami wa Adillatuh. Ini hak dalam kitab Fathul Wahab, syarah pada Fathul Wahab Bujairimi, hak dalam mazhab Syafi'i kita sama je. Dalam Fiqh Islami wa Adillatuh didatangkan pandangan mazhab Hanafi. Orang yang faqih ni walaupun hanya dia ingat Al-Quran sahaja, dia hanya ingat Fatihah sahaja, sekalipun tetap diutamakan orang yang faqih tadi ni daripada orang yang qari walaupun dihafal satu Al-Quran. Sama juga dalam kitab Bujairimi Iqna', sama juga, lebih kurang sama je dalam kitab Bujairimi Iqna'. Kita bab fiqh kita tak peduli semayang macam mana, kita tak peduli, kita nak dengar bacaan sedap. Sebab apa? Sebab kita pun tak tahu kau tak mang sebagai imam. Sekarang ni gitu lah, dia cari imam yang bacaan sedap. Berbetulan pula orang yang menemuduga dikira pada bacaan sedap aja. Bab lain dia tidak tekan, tak hanya molek dalam bab-bab yang lain. Nak jadi imam ni macam mana pengetahuan kamu berkaitan dengan hukum fiqh sembahyang, hukum fiqh berkaitan dengan berjemaah, hukum fiqh berkaitan dengan Jumaat. Ada ni. Sebagai contoh, kalau imam tak faham hukum hakam fiqh, terkadang imam ni ketika bacaan kuat, dia baca comel lah, bacaan kuat, sedap lah, qari. Naik ketiga keempat, bacaan perlahan, diwasal ke macam mana, wallahu alam, sekejap dia rokok. Dia mempercepatkan bacaan roh ketiga keempat kerana bacaannya perlahan. Dia mempercepatkan bacaan di rokok, yang makna makmum di belakang tu menjadi makmum masbuk, bukan makmum muafiq. Makmum di belakang tu wajib rakaat serta merta, baki patut ditanggung oleh imam, oleh kerana imam mempercepatkan bacaan. Ini dijatuhkan dalam kitab-kitab fiqh, imam mempercepatkan bacaan. Ini banyak berlaku. Kemudian makmum di belakang hak masbuk tu pula tak belajar bab berjemaah, dia tak tahu dia masbuk, dia masih lagi menyodahkan Fatihah,
imam i'tidal, masbuk tadi sudah tidak dikira rakaat. Wajib i'tidal bersama dengan imam. Tiba-tiba makmum masbuk yang imam i'tidal, rakaat sendiri-sendiri, batal sembahyang makmum tu. Kenapa makmum jadi seumpama tu? Kerana makmum tak belajar berkaitan dengan syarat berjemaah. Tak belajar makmum muafiq macam mana, masbuk macam mana. Makmum. Tapi berpunca daripada siapa? Berpunca daripada imam yang tidak mengetahui pun bahawa makmum di belakang tu jadi salah kerana dia. Kerana dia mempercepatkan bacaan. Kenapa? Kerana dia pun jahil berkaitan hukum akan berjemaah. Ada ni. Memang banyak berlaku sekali seumpama ni. Memang ada mereka yang hanya Quran semata-mata, hukum hakam fiqh tidak diketahui. Belum lagi hukum hakam akidah. Sebab tu dalam kitab fiqh Islami mengatakan orang pada masa sahabat, orang yang qari itulah orang yang faqih automatik. Bi khilafi ma 'alin nas al-yawm. Bersalahan barang yang atasnya atas barang manusia pada hari ini tak sama. Quran je, hukum akal fiqh mana? Kita cerita bab zahir ni hukum akal fiqh, tapi hak utamanya hukum akal akidah macam mana? Kena temukan molek lah, kena tanya molek. Tapi kalau betul-betul masih lagi tengah-tengah belajar, tak apalah, sama-sama belajar, okey je. Kita nak cari macam untuk guru, fakih dia, qari dia, warak pun dia, Allah payahlah sekarang ni. Dia fakih, hak dia ingat Fatihah aja. Waladdallin, amin, Allahu akbar, rokok dak sekarang dah jadi guana ni. Dah, kita anda baca kuliah pun anda nak baca, kul Allah pun anda nak baca. Macam mana? Macam mana apa? Surah sunat bukan rukun. Dan macam mana makmum? Makmum tengoklah. Kalau makmum tu tidak mengetahui bahawa tu imam tu hanya pandai Fatihah, nanti habis patah di rokok, maka makmum tu makmum muafiq yang keuzuran, dimaafkan ketinggalan 3 rukuk panjang. Tapi kalau makmum tu tahu dah tu imam yang akan hanya baca Fatihah saja, sebab dia hanya hafal Fatihah saja, habis Fatihah dia pun akan rokok segera, maka dia muafiq yang tidak keuzuran. Muafiq keuzuran, maaf 3 rukun panjang. Muafiq yang tidak keuzuran, maaf 2 rukun sahaja. Itu jelah. Ada ni. Pada muafiq yang tidak ada keuzuran. Kita biasanya muafiq yang tidak ada keuzuran, hak semai tarawih. Hak semai tarawih tu imam baca qul huwallah senapah. Kan kapung-kapung kan. Rakaat pertama alha ke bawah. Rakaat kedua qul huwallah. Tidak ulas seumpama sebab mengulangi surah yang sama, tapi tak apalah. Jadi bila imam hanya membaca qul huwallah cepat pula, maka dia termasuk muafiq yang tidak ada keuzuran. Dia hanya maaf ketinggalan 2 rukun saja. Sebab itulah makmum ni dia kena baca Fatihah awal sedikit. Ketika imam sedang membaca Fatihah, dia sudah memulai baca Fatihah. Sebab apa? Sebab dia muafiq yang tidak keuzuran, sebab dia tahu dah tu imam akan baca qul huwallah cepat pula. Adapun kita sembahyang dengan tu imam ni, tiba-tiba tu imam baca qul huwallah, tiba-tiba tu imam baca wal asri, tiba-tiba tu imam baca al-kausar inna a'tayna, maka dipanggil kita ni muafiq yang keuzuran, dimaafkan ketinggalan 3 rukuk panjang. Sama dengan tadi, imam habis baca Fatihah rokok, kita dah tahu seumpama tu, kita muafiq yang keuzuran, maaf 3 rukuk panjang, kita wajib menyudahkan Fatihah sendiri sebab kita muafiq, kita bukan masbuk. Tapi kalau kita tahu dah tu imam hanya baca Fatihah, kita kena baca Fatihah bersama dengan Fatihah tu imam, walaupun tu imam baca Fatihah kuat sekalipun. Sebab lepas Fatihah imam rukuk,
Sebab apa? Sebab imam hanya hafal Fatihah saja. Tu belakang tu hafal Quran ada seorang, dia tak pandai pekoh pun, Quran saja je. Tak ada keutamaan dia je. Ada ni. Dok sekarang ni bukan maksud alim pekoh pak rubung ibadah muamalah munakat janaya. Maksud pandai pekoh semayang je. Hafal Quran satu Al-Quran tu bukannya mudah, payah dah. Belajar molek pekoh semayang tu. Pokok molek pekoh semayang sebab kamu nanti akan jadi imam. Tapi akidah lah mula-mulanya. Akidah lah mula-mula. Ada ni. Tapi akhir zaman jadi gitu. Sebab jadi gitu? Sebab yang menyusun, yang mentadbir sama juga tak reti aturan ilmu agama. Yang menyusun, yang mentadbir, yang mengajar pun tak tahu pun aturan ilmu agama. Ini masalah. Saya pernah, ini kita ambil sebagai pengajaran, dijemput untuk buat kuliah kepada imam-imam yang akan bertugas di bulan Ramadan. Imam-imam ni hak kira pelajar-pelajar sini lah, hak umur 20-an, atau siapa ke Lumpur, siapa ke Sabah, Sarawak sampai ke Brunei. Ada ni. Maknanya hak pelajar-pelajar hak lama ni. Hak pelajar hak apa separuh-separuh tu, waktu balik kampung jadi tu imam sendirilah tu. Waktu tu imam bukan hak madrasah lah, itu tu imam sendiri. Hak apa separuh-separuh jadi tu imam kampung, jadi imam kahwin. Ini dak hak madrasah. Dijemput, diberi saya 4 hari. 2 jam satu hari, satu slot 2 jam. Lepas tu kepada ustaz nak cerita apa pun? Tak ada cerita bab Islam Imam Ihsan, cerita bab akidah, tekan bab qada dan qadar. Lepas tu masuk bab taharah secara ringkas keutamaan dia tu. Lepas tu masuk bab rukun semayang. Dah 2 jam, 4 hari. Masuk bab syarat bagi tiap-tiap rukun. Masuk bab syarat berjemaah. Cerita bab hai'ah di dalam sembahyang. Tak erti. Ada ni. Tak erti. Akhirnya yang mengiringi ustaz, yang mengata Allah, kalau macam tu saya pun tak berani jadi tu imam. Oh, barulah kamu tak berani jadi tu imam. Padahal dia imam tua dah dia ustaz. Oh, kalau gitulah. Oh, saya bab tauhid ni nak ngaji mana ni? Mau nak ngaji mana tauhid? Lepas tu bab pekoh pula. Oh, kalau setara ni hukum hakam pekoh semayang. Saya pun saya pula jadi ni. Ni ustaz ni bukan hak pelajar tu. Pelajar pengong gitu kan. Apa? Tak mengaji Quran semata-mata. Ini pengajaran. Ada ni. Saya dulu pun jenis biasa yang bayi sedap dengar, orang ngaji. Biasa kan? Masa duduk pondok cuti Ramadan, balik kampung, mana ada masjid surau yang ambil tu imam hak hafal sini, kita gitu pang lah. Sebab apa? Sebab nak dengar dia baca. Tapi kadang-kadang 2-3 malam tu kat pakai dak gi dah lah. Dak gi dah. Dak gi. Sebab apa? Allah, pekoh macam mana begitu. Kita nak tumpang lah sebab dia baca sedap. Tapi tak ada lagi lama. Kadang-kadang keluar dari masjid. Bajak ustaz. Ini cerita ni cerita kemudian ni. Waktu saya cerita masa saya budak-budak dulu. Suka dengar orang ngaji Quran sedap. Kita tak pandai nak ngaji. Kita tumpang belakang lah. Tapi apabila tengok pekoh tak apa nak kena, tak apa selesai lain kali nak berjemaah. Ini cerita sekarang. Bulan Ramadan teruk lah. Jadi ni teruk berjemaah terawih. Allah, cara-cara semayang. Keluar je masjid, orang pegang. Ustaz ikut ke? Makmum. Senyap nak kata apa? Kita tahu dah ada masalah. Ustaz ikut ke? Dia hak dengan dehengnya, dengan bergeraknya, dengan duduk sengitnya, banyak perkara baca sedap. Dan Ustaz ikut ke? Kita mari kita ikutlah, sebab itu benda khilaf. Deheng benda khilaf.
Bergerak banyak pun benda khilaf. Duduk sengit pun perkara khilaf. Kan kita dada kena derek ke ain kiblat. Itu mazhab Syafi'i. Jumhur mazhab, kebanyakan mazhab, janji dada masih lagi arah kiblat. Bukan ain, arah. Ada ni. Ni. Arah mana? Sengit ke kiri pun masih lagi arah kiblat. Sengit ke kanan pun masih lagi arah kiblat. Tapi ain tak kena dah. Jumhurnya sah. Tapi pada muktamad Syafi'i tidak sah dah. Tapi dah kalau kita datang, kita niat sebagai makmum lah. Tapi lain kali nak datang, tak apa nak jadi dah lah. Pergi cari masjid lain pula, nak tupang semayang belakang. Macam-macam jadinya sekarang ni. Saya pernah ikut imam Arab sekali. Imam Arab bulan Ramadan. Sedap dia baca. Tapi dia bukan bermazhab Syafi'i. Jadi kalau mereka tidak bermazhab Syafi'i, dia tidak ada muafiq masbuk. Sebab makmum kalau mazhab Hanafi tidak ada bacaan Fatihah. Imam rokok segera. Makmum tidak ada bacaan Fatihah. Senang mereka. Kita dah muafiq wajib menyodorkan Fatihah. Masbuk lah tikmah tanggung. Mereka dah. Mazhab Hanafi tidak. Tidak ada muafiq masbuk. Imam rokok, kamu tak imam baca pun. Sebab patut imam sudah menjadi Fatihah kepada makmum. Jadi ramai orang-orang mari di masjid ni. Orang ni masa dahulu, kerajaan dahulu, dia ada jemput imam Arab. Ada imam Arab tu yang hanya tetap di mana-mana masjid utama. Ada imam Arab tu dia satu masjid satu malam, satu masjid satu malam, satu masjid dia berpindah random. Dibawa oleh orang tempatan lah, ustaz tempatan yang jadi pengiring. Bawa ke mana masjid, mereka tak tahu mana masjid. Tapi dia pergi satu masjid satu malam saja, satu malam satu masjid. Saya pergi satu masjid tu kebetulan ramai orang mari turut dia pada ni. Orang mari tanya pula, pengiring tu lah, ustaz tu. Syekh malam esok masjid mana? Masjid tu. Apa lagi turut pula sebab sedap. Sedap sungguh. Sedap sungguh dia baca. Tasyahud awal baru saya nak baca asyhadu tu dia berdiri dah. Semai isyak. Mai isyak bulan Ramadan, lepas tu terang mai isyak. Lepas tu kita bila imam naik rakaat 3, kita kena segera nak 3 walaupun tasyahud belum selesai baca. Tapi orang ni pelik lah. Saya naik terus lepas daripada imam naik rakaat 3. Walaupun tasyahud hanya baca separuh saja, terus naik. Sebab kita kena gitu. Kalau imam naik rakaat 3, kita terus naik lah. Saya baca Fatihah, baru iyyaka na'budu, Allahu akbar, dia rokok dah. Saya baru baca iyyaka na'budu barunya. Allah tak pernah jumpa lagi lah. Dia boleh diwasal satu napah bang kali. Wallahu a'lam. Tak pernah jumpa lagi. Jelas masbuk. Tapi satu masjid seorang pun tidak rokok sebagai masbuk. Semuanya buat hukum muafiq, menyodorkan Fatihah. Tapi macam mana tu imam? Dia tak perasan ke? Imam tu sujud, ada yang baru rokok, ada yang baru iktidal, makmum belakang cukar cemakin buat 3 ke 4. Datuk imam dia tak perasan kau orang belakang. Dia bukan bermazhab Syafi'i. Kalau dia bukan bermazhab Syafi'i, kalau tempat mereka tidak akan berlaku seumpama tu. Apabila imam rokok, makmum akan rokok segera. Tak ada lah berlaku cukar cemakin, tak ada. Dia panggil apa ni? Tak ada kefakihan. Baca sedap. Gimana? Jadi kalau ke gitu, jadi kita nak berjemaah macam mana? Itulah atas masing-masing. Atas masing-masing. Sebab itulah pihak berkuasa kena temuduga biar halusi molek untuk latih imam ratib. Sebab kita cerita ni tak ada ratib dah ni. Ini semata-mata atas diri ni. Hak bukan dilantik. Hak dilantik pun mereka kena lantik orang seumpama ni lah. Kena utamakan orang yang faqih. Bab Quran tu kena utamakanlah juga.
hak saya sebut tadi tu hanya hafal Fatihah saja tu tak adanya. Siapa kuliah kul huwallah pun tak nak baca ni. Tu imam mana gitu? Oh, dia pandai fiqh bab semayang, tapi Quran Fatihah saja je dia ingat. Allah ada dalam dunia? Tak ada dalam dunia pun, tak ada seorang gitu. Tapi nak cerita, kalau ada orang fakih yang hanya ingat Fatihah saja, dia lebih utama jadi imam daripada orang qari walaupun hafal satu Al-Quran. Itu je. Tapi tak akan jumpanya. Orang yang hanya hafal Fatihah ni mu'allaf. Mu'allaf tu. Hak dia hafal Fatihah mula-mulanya. Surah tak pandai lagi tu mu'allaf. Tiba-tiba orang fakih ni pandai fiqh semayang tapi apa Fatihah saja? Tak ada. Tapi nak ceritanya, utamanya fakih walaupun Quran hanya Fatihah saja, tetap nak fakih juga. Hukum hakam fiqh, sebab dalam semayang ni banyak berkait dengan hukum hakam fiqh dalam sembahyang. Barulah pergi kepada maka terlebih elok bacaan. Kemudian hak masalah keelokan bacaan ni pula, kita nak cari yang paling elok lah. Tapi kalau kurang sedikit, janji tidak turun taraf umi. Pada ni janji tidak turun taraf umi. Kalau turun taraf umi memang tidak berkelayakan menjadi imam walaupun dia faqih setinggi mana sekalipun. Dia faqih alim sungguh, tapi bacaan Fatihahnya tahap ummi. Ha dibaca he dengan he, sa dibaca dengan sin, qaf dibaca dengan kaf. Pada ni ni hak berubah huruf, maka ni dipanggil ummi. Walaupun dia faqih macam mana pun, ummi tidak sah menjadi imam, melainkan kepada sama-sama ummi. Sama-sama ummi pula dia kena sama-sama salah di huruf yang sama. Ni geruk ni ha tak boleh, ke belaka berapa orang? 3 orang, dia boleh pergi jemaah sama di 3 orang. Tapi kalau orang ni ummi dia ha tak boleh nak sebut, dia baca dengan he. Ni kawan dia dak ha comel, sa dia tak boleh nak sebut, dia baca dengan sin. Dua ummi ni yang salahnya berlainan, tak boleh menjadi imam antara mu dengan aku, kena sembahyang seorang-seorang. Ni kalau ummi sampai jatuh tahap ummi, walaupun dia faqih macam mana pun, dia tidak layak menjadi imam. Dia hanya sah untuk sembahyang diri dia saja, sebab dia perbetul dah, tapi tak boleh nak betul juga, lidah dia keras juga. Barulah dia hanya sah sembahyang seorang diri, tak boleh jadi imam. Ni jadi makmum je lah, walaupun dia faqih macam mana pun, sebab dia berkaitan dengan bacaan, dia turun sampai ke tahap ummi. Tapi kalau dia faqih, bacaan dia tu kalau kata ha tak jadi he, tapi makhraj tak comel, sifat huruf tak comel, masih lagi diutamakan kalau dia faqih. Sebab dari segi hukum fiqh semayangnya, bacaan seumpama tu masih lagi sah, masih lagi tidak dinamakan sebagai ummi. Tapi gitulah kita dalam masyarakat ni, nak cari dalam bab faqih Quran tak sedap sangat. Kita nak ambil Al-Quran, fiqh nampak cekak-cemaking, jadi gitulah. Lepas tu macam mana kita tutup masjid ke tak? Sama-sama belajar, tu saja. Ada sama-sama belajar. Okey, yelah hukum hakam fiqh sedap, tapi bacaan tak sedap. Tak sedap pun tak. Walaupun tak panggil ummi, yelah telinga kita nak dengar kat sedap. Kata apa kita tu imam, dengar tu imam baca tak sedap, tambuh juga. Walaupun dia faqih pun, dia pandai fiqh semayang pun, tak sedap, tambuh juga. Tapi bacaan dia sedap, tapi bab fiqh dia kurang. Tak apa kurang, tapi janji dalam belajar. Kita nak situ je, janji dalam belajar. Ada ni kita nak cari hak sempurna, hak lengkap, kita ni berat daripada hak tu imam lagi.
Oh, Tok Imam. Dah awak dia Tok Imam, berabak lagi. Berapa? Dia berat lagi. Kan? Kata buat kelas biar cukup, kuliah maghrib fardhu biar cukup, kita sama-sama belajar. Tok Imam pun belajar, Tok Bilal pun belajar, ada yang kawasan masjid pun belajar, pakak sama-sama belajar. Gitu je lah. Kita lekatkan ilmu fardhu ain, tauhid, fiqh dan tasawuf. Lepas tu sama-sama belajar. Kita nak cari macam hak kata tunggu pondok tadi tu, faqih pun dia, qori pun dia. Contoh almarhum Tok Ayah Syekh. Oh, kalau baca macam orang muda. Ayah Syekh, almarhum Ayah Syekh pasti tumbuh tu. Kemudian tu, kalau kita dengar dia baca, kita dah kata dia orang tua. Maknanya dia baca macam orang muda. Sedap dia baca. Subuh pagi Jumaat sejadah dengan dahri, isyak malam Jumaat dengan sembahyang fardu Jumaat, Jumaah dan munafikun. Tu tak dah. Isyak malam Jumaat, sembahyang fardu Jumaat, Jumaah dengan munafikun. Subuh Jumaat macam biasalah, sejadah dengan dahri. Saya ingat Pak surah ni, sejadah dahri, Jumaah munafikun bukan ngapa pun. Dah ingat kerana tiap minggu Tok Ayah Syekh duk baca dalam sembahyang. Kemudian balik kampung ni jadi Tok Imam, kita kena tengoklah sekejap, tengok baliklah. Ada ni. Tapi kenapa satu tu? Dah sebab ingat dah. Tiap minggu. Tapi bacaan ni. Faqih pun untuk gurulah, qori pun untuk gurulah, warak pun untuk gurulah. Ni kata tak boleh nak tinggal berjemaah orang tua-tua tak nak tinggal berjemaah. Tapi kita duduk kampung nak cari label tu, taraf tu, tutup masjid lah jawapannya kita. Tapi kita kekurangan kita tidaklah kata duduk dalam duduk tahap tu, kita belajar sama-sama. Patilah duduk dalam keadaan belajar. Masjid lengkapkan ilmu asal fardhu ain, semua pakak belajar belakang. Tok Imam ke, Tok Bilal ke, AJK ke, pakak belajar belakang. Itu je kita ni. Kita pun belajar, keluarga kita pun belajar. Maka yang terlebih dahulu Islamnya, maka yang daripada keturunan Nabi atau wali atau ulama atau sulahat, maka yang terlebih bersih kainnya, pakaian dia, maka terlebih bersih badannya, maka terlebih bersih pekerjaannya. Lebih bersih pekerjaannya. Ni kerja ni tukang mah. Ni kerja dia. Iyalah kurang sikit. Utamakan hak tukang mah. Sebab apa? Kerja dia bersih. Contoh. Tapi nak sapa bawah ni, hak atas pun sama. Faqih sama level. Qori sama level. Warak sama level. Allah sama belaka. Siapa turun kepada yang terlebih baik pekerjaan, maka suaranya terlebih elok suaranya, maka terlebih baik rupanya. Handsome pula dah. Maka jika bersamaan pada sifat-sifat tersebut, nak cari mana bersamaan ni? Sama-sama handsome. Allah hendaklah dibuangkan undi antara mereka itu. Ni aturan pekor. Dia gitulah. Dalam pekor ni lengkap. Kita kena belajar molek lah. Ni hak pekor bab berjamaah. Kita kifayatul muhtadi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin
wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.